Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua di rumah? Harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Hari ini kita teruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2 kita. Masih lagi berada dalam unit ke-15 iaitu hari ini kita akan belajar sistem bahasa kata berimbuhan akhiran. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, cikgu harap murid-murid dapat menggunakan kata berimbuhan akhiran mengikut konteks dengan betul. Hari ini kita akan belajar tentang jiwa patriotik. Cuba murid-murid perhatikan gambar yang ditunjukkan ini. Siapakah beliau? Hari ini kita akan belajar mengenali beliau. Beliau merupakan tokoh guru kebangsaan 2016. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengenali siapakah nama beliau yang dinobatkan sebagai tokoh guru kebangsaan tahun 2016. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu kita belajar dahulu mengenali kata berimbuhan akhiran. Pada sesi pembelajaran yang lepas, kita telah berkenalan dengan imbuhan awalan. Jadi hari ini kita belajar pula tentang penggunaan imbuhan akhiran. Jika kita perhatikan di sini, imbuhan akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada akhir perkataan untuk membentuk kata nama dan juga kata kerja. Kata nama dan kata kerja juga telah kita pelajari pada sesi pembelajaran yang lepas. Mari kita lihat apakah contoh-contoh imbuhan akhiran. Kita lihat di sini, imbuhan akhiran ini sekali lagi hadir di belakang perkataan. Contohnya, kan, i, dan an. Mari kita lihat lebih lanjut lagi tentang penggunaan kata berimbuhan akhiran. Baiklah murid-murid, kita lihat raja yang cikgu tunjukkan ini. Kita perhatikan perkataan di sini ialah beri. Dan apabila digabungkan dengan imbuhan akhiran kan di belakang perkataan beri, akan membentuk perkataan baru iaitu berikan. Berikan ini membawa maksud kita memberi sesuatu kepada orang lain. Ini merupakan kata kerja. Baik, seterusnya hormat. Apabila kita gabungkan dengan imbuhan akhiran i, akan membentuk hormati. Hormati juga merupakan kata kerja. Seterusnya jamu. Jamu ini maksudnya memberi makan. Jadi apabila kita gabungkan dengan imbuhan akhiran an, akan membentuk jamuan. Jamuan yang terhasil ini, perkataan jamuan ini membawa maksud kata nama. Baiklah murid-murid, mari kita perhatikan pula ada beberapa contoh perkataan yang boleh dibina menggunakan imbuhan akhiran yang kita telah pelajari tadi. Ingat, ada 3 imbuhan akhiran yang telah cikgu terangkan tadi, iaitu yang pertama, kan, i, dan juga an. Mari kita lihat contoh-contoh perkataan lain yang boleh kita bina menggunakan kata berimbuhan akhiran. Yang pertama, belikan. Kedua, potongkan. Ambilkan. Gunakan. Kibarkan. Tampalkan. Kesemua perkataan ini mempunyai imbuhan akhiran, iaitu imbuhan akhiran kan. Kesemua perkataan ini mempunyai imbuhan akhiran kan di belakangnya. Dan perkataan yang terbina ini merupakan kata kerja. Cuba murid-murid perhatikan. Semua perkataan di belakangnya mempunyai imbuhan akhiran kan. Jadi, perkataan di awalnya itu ialah kata dasar. Seterusnya, mari kita lihat pula contoh yang berikut.
Baiklah, mari kita perhatikan pula perkataan yang berikutnya. Sayangi, dapati, jauhi, kasihi, sanjungi, amati, dan nikmati. Kesemua perkataan ini mempunyai imbuhan akhiran. Apakah imbuhan akhiran yang terdapat dalam perkataan ini, murid-murid? Ya, imbuhan akhirannya ialah I. Pandai. Cuba kita perhatikan, semua perkataan ini mengandungi imbuhan I di belakang kata dasar. Di sinilah murid-murid boleh perhatikan bagaimana penggunaan kata imbuhan akhiran I digunakan di dalam perkataan. Seterusnya, kita lihat pula contoh yang berikut. Bacaan, tulisan, makanan, minuman, jahitan, catatan, dan gabungan. Di dalam perkataan ini mengandungi imbuhan akhiran apa, murid-murid? Imbuhan akhiran an. An. Cuba kita perhatikan. Minuman, kata dasarnya ialah minum. Jadi, imbuhan akhirannya ialah an. Begitu juga dengan jahitan, kata dasarnya jahit. Gabungan, gabung. Dan catatan, kata dasarnya ialah catat. Ada imbuhan akhiran an di belakangnya. Dan kesemua perkataan ini apabila digabungkan dengan imbuhan an membentuk kata nama. Baiklah murid-murid, begitulah tadi sedikit contoh yang cikgu telah tunjukkan tentang bagaimana penggunaan kata imbuhan akhiran di dalam perkataan. Ada 3 imbuhan akhiran yang kita pelajari iaitu kan, i dan juga an. Mari kita lihat pula dialog yang dipaparkan ini. Sila rujuk buku teks muka surat 17. Tajuknya ialah Jiwa Patriotik. Ada 4 orang murid yang sedang berbual di sini. Elis, Hasan, Kokbun dan juga Kamala. Mari kita baca perbualan di antara mereka. Selamat pagi, Hasan. Sila amati gambar tokoh guru ini. Tolong tampalkannya dalam buku skrap. Pastikan gambarnya ditampal pada ruang yang berbentuk bulat itu. Baiklah, Elis. Saya akan menampalkannya dalam bulatan ini. Komala, kamu pula catat maklumat tentang tokoh guru itu. Tahukah kamu akan biodata beliau? Apakah imbuhan akhiran yang boleh kita tulis di sini bagi melengkapkan dialog Kokbun? Kita ulang semula. Komala, kamu pula catat maklumat tentang tokoh guru itu. Adakah catatkan, catati atau catatan? Di dalam ayat ini, Kokbun mengarahkan Komala untuk mencatat, menulis maklumat tentang tokoh guru itu. Catatan di sini ataupun catatkan ataupun catati. Jawapannya ialah catatkan. Sebab perkataan catat di sini dalam ayat ini menunjukkan perbuatan kata kerja. Jadi murid-murid tulis jawapan catatkan. Baik, kita sambung ayat Komala pula. Saya tahu beliau amat saya hormat. Maklumat beliau saya dapat daripada internet. Nama beliau ialah Azizul Rahman bin Abdul Rahman. Apakah jawapan yang boleh kita letakkan bagi melengkapkan ayat Komala ini?
Beliau amat saya hormatkan, hormati atau hormatan. Rasanya semua murid-murid tahu. Jawapannya ialah hormati. Beliau amat saya hormati. Maklumat beliau saya dapatkan daripada internet. Sebab ini perbuatan mencari maklumat. Jadi, perkataan yang sesuai di sini diletakkan imbuhan akhiran kan, dapatkan. Seterusnya, kita sambung pula dengan ayat Qokbun. Buku skrap kita sudah siap. Ibu saya telah menyediakan jamu untuk kita. Apakah jawapan yang sesuai diletakkan di sini? Jamukan, jamui atau jamuan? Di dalam ayat ini menunjukkan jamuan sebab jamuan merupakan kata nama. Seterusnya, mari kita nikmat kuih-muih dan minum ini. Apakah jawapan yang sesuai diletakkan dalam ruangan ini? Mari kita nikmatkan, mari kita nikmati, ataupun mari kita nikmatan. Jawapannya ialah nikmati kuih-muih dan minumkan ini, minum mi ini, minuman ini. Apakah jawapan yang sesuai? Jawapannya ialah minuman. Ini merupakan kata nama. Baiklah murid-murid. Daripada perbualan mereka tadi, kita telah mengetahui beberapa maklumat mengenai tokoh guru kebangsaan 2016 tadi. Siapakah nama beliau? Siapakah nama tokoh guru kebangsaan 2016? Nama beliau ialah Azizul Rahman bin Abdul Rahman. Jika kita lihat di sini, ada slogan yang dinyatakan melalui beliau. Melahirkan banyak murid yang cemerlang. Beliau menjadi tokoh guru kebangsaan pada tahun 2016 kerana beliau telah banyak melahirkan murid yang cemerlang. Beliau juga telah menggunakan pelbagai pendekatan dan kaedah pengajaran yang terbaik. Baiklah murid-murid. Daripada perkataan ini tadi, kita dapat tahu bahawa Qokbun dan kawan-kawannya sedang menyiapkan buku skrap bersama-sama. Pada pendapat kamu, di manakah mereka berkumpul menyiapkan tugasan ini? Pada pendapat cikgu, rasanya Qokbun dan kawan-kawannya berkumpul menyiapkan tugasan ini di rumah Qokbun. Kenapa? Kerana jika kita lihat di sini ada kata-kata Qokbun yang menyatakan bahawa ibunya telah menyediakan jamuan untuk mereka. Jadi, kemungkinan besar mereka berkumpul membuat tugasan di rumah Qokbun. Baiklah. Daripada perbualan mereka tadi, kita dapat kenal pasti beberapa perkataan yang dibina menggunakan imbuhan akhiran. Baik, perkataan yang pertama yang kita perolehi daripada perbualan mereka ini ialah amati. Amati ni maksudnya melihat. Melihat dengan teliti. Itu maksud amati. Seterusnya, bulatan. Kata dasarnya ialah bulat. Jadi, kita tambah imbuhan akhiran an. Jadi, membentuk bulatan. Bulatan ini merupakan kata nama. Seterusnya, catatkan. Perkataan asalnya ialah catat. Jadi, kita gabungkan dengan imbuhan akhiran kan. Jadi, perkataan ini merujuk kepada kata kerja. Seterusnya, hormati. Kata dasarnya ialah hormat. Seterusnya, dapatkan. Jamuan, kata nama. Nikmati. Dan minuman. Jadi cikgu harap
murid-murid boleh menggunakan kata imbuhan akhiran di dalam ayat dengan baik. Baiklah, seterusnya mari kita rujuk pula buku teks muka surat 18. Di sini kita akan menjawab latihan ini bersama-sama. Kata dasar, kata tunggal, imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Kesemua kata ini telah kita pelajari pada sesi pembelajaran yang lepas. Dan hari ini kita belajar mengenai penggunaan kata berimbuhan akhiran. Jadi, mari kita sama-sama belajar melengkapkan cerita yang disediakan ini. Tajuknya ialah Malam Kemerdekaan. Kita lihat ada beberapa gambar yang ditunjukkan. Ada peta alir di sini. Berkumpul. Gambar yang kedua, dia telah berjumpa dengan cikgunya. Ada perkataan ambil. Kemudian mereka duduk. Di sini perkataan nanti. Kemudian kita dapat lihat perkataan yang disediakan di sini, gema. Gambar yang kelima, mereka sedang berdiri. Di sini ada diri. Dan yang terakhir, mereka sedang memegang bendera, jalur gemilang. Di sini ada perkataan yang disediakan, julang. Mari kita baca cerita yang disediakan di bawah ini. Hasan ke sekolah dengan keluarganya. Mereka berkumpul di situ untuk menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia. Okey, sampai di sana, Hasan telah berjumpa dengan cikgunya. Tengok, cikgunya sedang memberikan bendera kepada Hasan. Okey, kita sambung. Apakah kata-kata cikgu Hasan? Ambil bendera kecil ini untuk keluarga kamu, kata Cikgu Rahman kepada Hasan. Apakah perkataan yang sesuai diletakkan di belakang perkataan ambil ini? Kita telah belajar tadi kan? Jadi apabila di belakang perkataan mestilah kata imbuhan akhiran. Jadi apakah kata imbuhan akhiran yang sesuai diletakkan di sini? Ambilkan, ambili, ambilan. Jawapannya ialah ambilkan. Ambilkan bendera kecil ini untuk keluarga kamu. Okay, kita sambung. Mereka nanti sambil tempat kosong di atas kerusi. Apakah perkataan yang boleh kita letakkan di hadapan kata nanti ini? Apabila berada di hadapan perkataan kata dasar, tentulah imbuhan awalan. Jadi, adakah bernanti, menanti, menanti? Jawapannya ialah menanti. Mereka menanti sambil, kita lihat, apakah yang mereka lakukan dalam gambar ini? Mereka sedang duduk. Jadi kita tulis sini. Duduk di atas kerusi. Perkataan duduk ini tidak mempunyai imbuhan awalan atau akhiran. Jadi ini ialah kata tunggal ataupun kata dasar. Okey, kita sambung lagi ceritanya. Tepat pada pukul 12:30 malam, laungan merdeka gema. Apakah perkataan yang sesuai diletakkan di hadapan ini? Imbuhan awalan. Jawapannya ialah bergema. Okey, seterusnya. Mereka, perbuatan mereka di sini sedang berdiri. Jadi kita boleh letak di sini imbuhan awalan berdiri tegak dan kan lagu negaraku. Lagu negaraku. Jadi apakah kata yang sesuai diletakkan di sini? Mekan. Ada imbuhan di sini. Jadi kata dasar yang boleh kita letakkan di sini ialah nyanyi. Menyanyikan lagu negaraku. Mereka julang bendera Malaysia dengan gembiranya. Okey, di sini ialah imbuhan awalan.
Apakah imbuhan awalan yang sesuai? Mereka berjulang, mereka mejulang, ataupun mereka menjulang? Jawapan yang tepat ialah menjulang. Menjulang bendera Malaysia dengan gembiranya. Baik, cikgu harap murid-murid juga dapat bersama-sama dengan cikgu belajar melengkapkan cerita yang disediakan ini. Kita lihat semula apakah perkataan-perkataan yang telah kita bina tadi. Yang pertama, ambilkan. Di sini ialah kata berimbuhan akhiran iaitu kan. Okey, seterusnya menanti. Ini pula ialah imbuhan awalan iaitu me. Kemudian bergema. Ini juga merupakan imbuhan awalan iaitu ber. Kemudian berdiri. Juga imbuhan awalan ber. Menjulang. Imbuhan awalan men. Menyanyi. Imbuhan awalan me. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid telah belajar serba sedikit mengenai kata tunggal, kata dasar, kata imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Cikgu harap murid-murid dapatlah menggunakan perkataan-perkataan ini dalam membina ayat pada sesi pembelajaran yang akan datang. Untuk latihan yang pertama pada hari ini, murid-murid bolehlah buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 23 dan 24. Tulis imbuhan akhiran yang sesuai berdasarkan konteks ayat yang diberikan. Cikgu mahu murid-murid baca dahulu ayat yang dinyatakan di sana. Kemudian cuba belajar meletakkan imbuhan akhiran yang sesuai. Sama ada imbuhan akhiran kan, i ataupun an. Okey, selamat mencuba, selamat belajar. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah berhubung terus dengan cikgu. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini murid-murid. Tahniah. Cikgu harap murid-murid dapat belajar sedikit ilmu daripada pembelajaran kita tadi. Jaga diri, jaga kesihatan semua dan semoga kita dapat berjumpa lagi dalam PDPR yang akan datang.